الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بصير يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا
قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيق
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita terus baru dapat terus buat hari Sabtu Ahad pun kita nak terus saya dapat semangat ni bila tengok ustaz saya tau. Ustaz saya ni bila dia berdakwah kan, ya Allah, pagi, petang, malam, lepas tu ada kelas, lepas tu ada jemputan, ada so memang betul lah saya suka sangat apa yang ustaz saya buat tu, sebab dia sibukkan diri dengan ibadah, dengan kebaikan, dengan melakukan kebaikan. Jadi tak ada masa untuk kita nak fikir benda-benda yang bukan-bukan yang boleh merosakkan iman kita. Jadi saya macam teruja bila tengok ustaz tu, yang bila walaupun alhamdulillah saya pun ada kelas petang, tengah hari lepas je live ni ada kelas, petang ada kelas, malam ada sesi kan. Saya pun cuba sedaya upaya saya untuk nak ikutlah cara ustaz tu untuk terus memberikan kebaikan, dan itulah semangat yang actually saya dapat daripada ustaz saya. Alright, okay, hari ni hari 19 Jun hari Sabtu. Pastinya hari Sabtu ni hari cuti, jadi mungkin ramai yang tengah cuti ataupun ramai tengah tidur nak pukul 9 pagi ni kita nak bangun 9 pagi ni memang macam aduh hari Sabtu kan. Dan ini adalah kali pertama pula selepas lama sangat hari Sabtu saya buat sesi ni. Jadi insya-Allah kita tunggu like adik-beradik yang lain juga untuk sama-sama datang. Bagi yang ada kat sini, saya nampak kat sini ada satu siapa ni? Kita ada Syamir ada kat sini insya-Allah. Dan apa keadaan di tempat, kalau Singapura saya rasa macam tadi macam adalah macam nak hujan sikit angin pun macam angin hujan sikit, tapi keadaan cuacanya cerah alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini juga kita akan bincang dalam bab ilmu nanti. Satu benda yang saya terperanjat bila saya mula kaji balik kan, benda yang saya dah buat dulu saya dapati satu persamaan benda tu lah yang kita nak kongsi dalam segmen ilmu. Jadi ajak ramai member-member kita, sebab Sabtu-Sabtu ni kita santai-santai 9.30 dengar ilmu yang saya rasa pastinya dia sebenarnya macam trick and tips untuk kita mencapai kekayaan ataupun mencapai taraf-taraf yang kita nak. Alright, so dalam ilmu wang dunia akhirat hari ni, pagi ni mungkin kita nak tanya sedikit soalan yang boleh kita engage, kita bincangkan benda ni supaya kita macam rasa kita pagi-pagi ni kan makan ni, kita dah cerita pasal makan, dah cerita pasal perasaan semalam kan. Mungkin kita nak cerita pasal benda yang simple saja. Apa warna kegemaran anda? Kita just nak buat survey sikit kan. Apakah warna kegemaran kita tanya benda yang mudah lah Okey, hari ini kita nak just like bincang-bincang. Okey, bincang pagi ataupun santai santai pagi. Soalannya apa warna yang anda suka? Kita nak bincang benda ni, right, supaya mungkin insya-Allah kita boleh saja-saja kan, kita macam pagi-pagi ni kita tanyalah soalan-soalan yang mungkin like macam untuk kita jawab-jawab saja. Blue colour Syamir, kenapa blue kita Syamir ada kat sini, so kita tanya, dia cakap blue colour. Why blue? Saja je nak tanya why blue. James is watching. James, what colour do you love? What colour do you like? Like when this is just a morning morning interaction section to give us some motivation in our life, to get excited, to move forward. Alright, supaya what I believe is like dalam kehidupan kita ni, kita perlu ada satu sokongan atau satu benda yang positif untuk kita masukkan dalam kepala otak kita untuk kita terus berjalan. Sebab ramai orang yang mungkin kekurangan benda-benda ni, jadi kita ajak member-member yang mungkin kat situ untuk bersama-sama. Jadi Syamir dia cakap apa tahu, blue colour, dia cakap rasa dia cooling rasa cooling.
Saya pula blue colour ni sebenarnya kenapa saya minat blue colour ni, sebab masa saya sekolah rendah, warna sukan kan, warna pasukan saya blue. Saya memang warna biru. Lepas tu bila naik tingkatan pula secondary school, saya warna merah. Jadi biru dan merah ni dah jadi satu benda yang memang itu mungkin satu sebab saya macam still guna kan. Kan warna yang kalau ikut warna yang suka, warna gold, saya suka warna emas kan, saya suka warna emas, warna perak, tu benda yang saya suka. Warna hitam, putih kan, benda basic lah, benda basic tu saya suka. Tapi dari segi warna yang kita semua tahu, saya suka warna biru sebab sekolah rendah saya warna biru, sekolah menengah saya warna merah. Tapi alhamdulillah bila kita grow up, kita buat bisnes, kita buat banyak benda, dua-dua warna ni macam jadi satu benda yang saya selalu gunakan. Malahan dalam saya punya saya punya baju kan, mekanik warna biru, topi warna merah. Jadi dia macam terikut sajalah sampai hari ni, insyaAllah. Alright, so thank you Syamir for sharing. Dan hari ni juga mungkin sebab kita tak ramai, jadi saya macam nak tanya apa soalan dengan Syamir. Syamir, ada lagi warna yang anda suka? Warna yang anda suka ni macam simple sangat kot kan, simple sangat mungkin ada tak macam Syamir nak tanya soalan ke, ataupun nak tanya macam apa topik yang best yang kita bincang-bincang santai ni? Ada tak macam benda yang kita bincang-bincang santai? Saya rasa adik-beradik belum datang sebab tu love tak ada banyak ni kan. Hari Sabtu selalu kita tak buat, jadi ramai yang mungkin mungkin rasa hari ni memang tak ada kelas ke, tak ada apa ke, belum bangun ke apa tu kan. InsyaAllah lah. Mungkin this is my hari yang selepas lama tak buat. Pagi Sabtu kita mulakan balik segmen setiap hari lah. So ilmu wang dunia akhirat ni kita nak setiap hari, sebab saya rasa setiap hari orang perlukan motivasi, setiap hari orang perlukan something untuk dia macam berinteraksi sikit kan. Belajar satu, tapi kita nak dapat semangat tu, nak move forward tu, itu something yang saya rasa kita as a group ni kita boleh buat lah. Jadi mungkin kalau ada member-member yang down cakap join lah pagi dengan kita orang. Alright, Syamir tengah driving. Okay, Syamir tengah driving. Alright, okay, kita ada Nur Kasih, dia cakap alright, Nur Kasih salam daripada Alustar. Macam mana Alustar? Alustar macam mana? Nur Kasih, Alustar macam mana? Hujan ke? Macam mana keadaan kat sana? Dan jawab soalan ni, apa warna yang anda suka? Warna kegemaran warna kegemaran ke warna anda suka Aku ni pun tulis pun tak betul warna kegemaran kegemaran anda dan kenapa? Kita nak tanya apa you punya benda, warna yang paling you suka. Alright, dan kenapa awak suka warna tu? Ni soalan santai pagi punya soalan ni. So kenapa dia nak tanya. Alright, Alustar okey dia cakap. Alright, okey, kenapa Nur Kasih? Kenapa? Apa dia punya okey, hitam kan. So kenapa hitam? Kenapa minat dengan warna hitam ni? Tu kita nak santai-santai sikit. Alright, insyaAllah jom share benda ni. Sambil tu tekan love banyak-banyak. Sambil tu kita seperti biasalah kita mula astaghfirullahalazim, alhamdulillah, segala tasbih, segala benda yang kita boleh sama-sama buat sambil kita dengar, sambil kita watch ataupun sambil kita menonton ni, bolehlah tekan tangan tu, tekan love, tekan like, tekan share. Sambil tekan tu bagi macam cakap something yang positif, ataupun gunakan yang kalau orang Islam tu senang right? Dia ada alhamdulillah, so kita just target kita untuk buat 1000 alhamdulillah ke nak astaghfirullahalazim kan. So benda-benda tu sambil kita dengar lah. Alright, okay, so apa cerita kat Singapura ni, saya tengah tengok juga TV kat sini. Alright, Singapore punya cerita belum lagi, tapi sport semalam England dia draw. England draw 0-0 dengan Scotland semalam. Alright, okay, Nur Kasih, kenapa hitam? Cuba komen. Alright, warna hitam suka, tapi kenapa? Alright, so semalam England dah draw, jadi mungkin dia punya group tu akan terbuka jugalah. Dan bila England ni biasalah peminat dia memang akan buat rusuhan, akan buat macam semalam dah kena tangkap 18 orang kena tangkap. Okey, Sweden pula menang 1-0 dengan Slovakia semalam.
Alright, dan check alright, so check telah dah masuk lah, dia dah masuk the last 16. So bila dah last 16 ni dia memang macam best. Alright, okay. Kita ada siapa ni? Kita ada Nur Syahida. Nur Syahida, Assalamualaikum Nur Syahida. Dan Nur Syahida cakap something, so kita kena bagi tepukan untuk Nur Syahida ni. Alright, sebab dia ada cakap perkataan Assalamualaikum, good morning, handsome dan yang best. Melaka cuaca mendung. Warna favourite saya biru, means ketenangan. Macam bila kita tengok laut yang biru luas, keindahan ciptaan Allah. Alright, tu dia cerita tu nak baca ni kan, dan kita rasa bersyukur dan rasa tenang. Ni pendapat saya lah. Okay, tak apa, whatever kan. So as long benda tu memang you punya kan, kita minat, so kita tahu kenapa. Just nak tahu je, tak adalah macam nak apa, nak konon-konon nak kepo-kepo kat sini. Tak saja je. Ini santai, soalan santai, nak bagi semangat sikit, nak bagi macam ada benda topik yang kita boleh macam bincang-bincang sikit. Alright, sambil-sambil tu juga pagi santai ni, pagi-pagi ni, kalaulah you ada soalan ke pun boleh utarakan supaya kita dapat macam sambil kita bercakap ni, sambil kita ni, kita boleh juga jawab soalan anda. So kalau ada soalan dah boleh. AA dah breakfast ke? Saya tadi sebenarnya light lah lepas subuh tu sikit. Tapi kejap lagi my wife will masakkan kopi. So coffee, brew coffee dengan milk. So kejap lagi kita akan dapat benda tu. Breakfast, itulah breakfast yang simple saja. Abang Abu biasa macam tu lah. Melainkan duduk kat KL, biasalah saya turun ke Al-Majunas bawah tu, makan tosai, makan tak dengar, tak kuat suara. Alamak, patutlah salah benda babe. Suara macam jauh tadi Korang sikit tak cerita suara macam jauh. Okay, right, itu yang kita akan buat lah. Kalau kat KL, saya memang pagi tu akan minum tesi. Lepas balik masjid, saya terus pergi Al-Majunas, duduk. Dia orang dah tahu aku sampai je, dia orang akan kasih tesi kosong lah. Alright, okay, come on. So ada tak apa-apa soalan? Sambil tu tolong kita share kepada adik-beradik yang lain. 9.30 kita punya segmen ilmu kita, dan topik hari ini adalah satu persamaan jutawan tau. Semua jutawan-jutawan ni dia ada satu persamaan yang saya nampak memang daripada like beratus-ratus orang yang saya actually like jumpa, saya interview, saya buat kajian, mendapati satu similarity tau, satu persamaan dalam mereka ni. Jadi kita nak bincangkan benda tu dalam bab ilmu nanti, dan macam mana kita sendiri boleh actually like jadikan benda tu sebagai kita punya satu benda yang kita buat, dan insya-Allah daripada tu kita juga akan sama-sama mencapai taraf-taraf yang begitulah. Itu yang kita nak actually like cerita kat sini. James, how are you James? And James, apa your punya warna kegemaran James? What is your favourite colour and why? Alright, that's kita punya soalan santai pada hari ini. Alright, ada ke just share saja. Dan sambil tu kalau ada soalan, alright, pagi ni kita bolehlah start dengan soalan-soalan yang awak nak tanya. Okay, Rosli bin Satta pun ada kat sini. Yang ada kat sini, cuba komen awak daripada mana, dan apa keadaan cuaca di tempat awak. Lepas tu awak boleh pilih tau, awak suka warna apa. Kegemaran, warna kegemaran, dan kenapa, tu je. Tak pakai earpiece also very clear, no need use boss. Tak pakai pun clear Allahu Akbar. So tak pakai macam ni clear ke? Macam ni clear. So saya macam nak clearkan benda tu kan. Hopefully dia clear sikit, insya-Allah. Alright, alhamdulillah lah. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat macam sekarang ni batuk saya dah reda sikit lah. Kalau kita compare daripada beberapa minggu awal yang saya buat tu, memang batuk dia gila-gila, bercakap sikit batuk. Hari ni alhamdulillah saya boleh sendiri rasa better. Alright, okay, dan jangan terus berhenti daripada tekan love tu banyak-banyak. Tolong tekan love banyak-banyak, sebab macam terberhenti pula love ni. Jadi saya nak just like pastikan benda tu terus kita tekan banyak-banyak live dan share kepada member-member. Dan juga kalau ada soalan kita bincang-bincang. Alright, ada ke soalan yang korang nak tanya? Macam okay, ada tak apa-apalah mengenai duit ke, mengenai bisnes ke, mengenai apa. Alright, boleh je tanya. Dan apa plan awak pada hari Sabtu ni? Apa plan awak? Ada plan ke? Mungkin ada plan. Bismillah.
Apa plan you? Mungkin nak cerita. Apa your plan today? Ceritalah sikit. Syahidah ada kat sini, Rosli ada kat sini, James. Alright, James, and kita ada siapa lagi? Syamir, Nur Syahidah. Just share. What is your plan? Kan? Apa plan awak hari ni? Saya punya plan, Abang Abu punya plan memang duduk sini. Lepas je kita punya live ni 10.30 saya ada program baru saya untuk coaching. Tapi ni group yang telah ada satu group ni kita ada coaching for berniaga untuk akhirat ataupun bisnes untuk akhirat. Okay, bisnes untuk akhirat tu satu program coaching yang insya-Allah kita start. Sebenarnya program tu akan start pada hari inilah as a coaching. Lepas tu petang ada satu lagi kelas, dan malam saya ada program Phuket punya preview. So kalau you all are free, you boleh attend insya-Allah. Okay, come on. Macam hari ni macam lemau sikit mungkin sebab ramai yang tak tahu hari ni kita buat live. Hari ni kita buat live. Selalunya Sabtu saya tak buat live sebab ada kelas. Tapi hari ni cakap kita buat lah everyday sebab saya tengok ustaz saya lah, dia macam everyday dia buat lah. Bila nak memberi ni berilah betul-betul kan, bagi je lah. Jadi saya pun cakap hari-hari lah aku nak buat. So bila hari-hari buat sebenarnya dia untuk diri saya juga, sebab saya jadi lebih aktif, saya jadi lebih macam bersemangat, saya jadi macam bangun, like bersiap dan sebagainya. Jadi saya rasa macam better lah saya buat hari-hari. Alright, okay, kita ada kita ada siapa kat sini nak tengok. Alright, kita ada Faizul pukul 10 ada usrah Nabawi insya-Allah. Alright, so insya-Allah hari ni saya ada program untuk sebenarnya untuk tim talaki. Kita ada usahawan yang kita memang nak bentuk dia jadi usahawan yang just fikir akhirat dan bukan macam tu, tapi dia punya konsep dia adalah kita berniaga ni memang untuk akhirat. Maksudnya kita nak dapat kebaikan di akhirat supaya benda tu sebenarnya macam give you the strength at this moment kan, dalam keadaan hari ini dengan cabaran, dengan pelbagai ujian, COVID dan sebagainya, ramai yang sebenarnya macam on the stage of giving up. Jadi program ni sebenarnya satu coaching untuk satu group lah yang akan kita start hari ni insya-Allah. So itu plan saya lah. Okay, plan hari ini nak siapkan nak siapkan tudung saji, nak siapkan tempat tu, nak pergi beli kek. Allahu Akbar. Okey, bagus teruskan perjalanan. Korang tak tekan love macam dia dah stop kat situ je. Aku tengok macam tak naik-naik. Cuba sambil tekan, aku nak tengok dia naik ke tak naik. Kadang-kadang dia jam kat sini, kita pun tak tahu. Macam-macam lah Abang Abu kau ni. Assalamualaikum. Yang manis Okey, sebab dia cakap manis, kita bagi dia satu DJ Hon lah. Alright, DJ Hon untuk orang yang nampaknya dia punya ni tak ni lah, jadi saya nak kena macam record balik. Tengok dia okey tak. Okey, insya-Allah saya cuba tadi. Okey, good. Saya nampak, tapi nampaknya mungkin love tu dah macam stop sekejap, tapi tak apa, teruskan. Okey, ada tak soalan sebelum kita nak bincang-bincang lagi? Dan yang datang baru ni, boleh tak korang komen apa kau punya warna kegemaran korang ni? Apa yang korang warna kegemaran korang, warna apa dan kenapa tu pun boleh share. Ataupun apa plan Sabtu awak. Kita nak santai-santai. Abang Abu ni kepo sikit. Lepas tu tanyalah cerita-cerita yang mungkin macam best sikit. Dan apa plan makan hari ni ke? Masak apa plannya? Nak masak apa-apa ke? Ada special ke? Boleh cerita. Okey, Singapore punya satu kajian diorang buat. Right, Singapore punya household income ni kan, puratanya di Singapore setiap family dia dapat 7,000 lebih lah tu purata. Purata pendapatan di Singapore ni. Tapi itu adalah purata, tapi kita nak tengok kalaulah bangsa Melayu kita ni berapa sebenarnya. Sebab semalam ni Suhaimi ni dia cerita juga semalam kan, mana Suhaimi ni.
Suami salam and say, may you have the best health always. Question, the key of financial independence is to convert active income to passive income. Betul tak? How to do that? Okay, ni soalan yang cantik juga. Kita simpan soalan ni, kejap lagi saya jawab benda ni. Alright, kita ada Syami salam warna hijau. Kenapa Syami warna hijau? Just curious. Kalau dulu aku memang kalau dululah masa time sekolah aku tak suka warna hijau sebab dia orang ni kuat. Masa sekolah warna hijau sekolah rendah. Masa sekolah rendah ni warna hijau ni kuat tau. So warna biru ni macam susah nak menang. Selalu kita dapat dalam sukan tu nombor 2 je. Sebab tu aku tak suka warna hijau tu. Aku suka warna biru. Sebab warna sekolah. Allahu Akbar. Aminulan selasam sambal udang telur dadah cendawan goreng kunyit dan okey. Ni soalan yang saya nak jawab. Soalan daripada Suhaimi tadi. Alright, soalannya the key of financial independence is convert active to passive income. Betul tak? But how to do that? Okay, first of all kita kena faham apa benda-benda yang pasif. Apa sebenarnya passive income? The benda tu betul. Financial independence adalah to capai financial independence sebenarnya mempunyai passive income yang melebihi awak punya perbelanjaan. Maksudnya kalau kita belanja 2,000 sebulan, kita ada passive income. Income yang datang tanpa memerlukan kita punya involvement melebihi 2,000 tadi. That consider financial independent on theoretically lah. Practically kena ada 3 kali ganda. Okay, yes. So macam mana kita nak buat? Of course kita kena belajar banyak benda. First of all kita kena tahu apa itu jenis-jenis passive income. Mungkin kau boleh share kat sini apa yang kau tahu pasal jenis-jenis passive income. Apa benda yang sebenarnya bagi kita passive income tadi? Cuba share. Kan? So itu yang kita nak tahu. So sekarang bila aku nak mencipta passive income, apa yang kena buat? Orang biasa tahu benda-benda yang simple seperti okay, kita simpan duit dalam certain fixed deposit, then kita dapat return monthly. Itu satu. Kita ada property dan kita rent it out. So kita dapat benda return ataupun kita dapat rental income. Alright, every month. So consider passive income. Kita ada business yang kita kita actually pajak ataupun kita bagi secara franchise ataupun secara some terms, dan kita dapat income daripada benda tu. Itu juga consider passive income. Alright, so banyak menulis buku dan mula menjual, create an automated online platform untuk kita menjana duit. So ini juga adalah benda-benda yang boleh generate passive income. Kita create maybe Excel software dan kita upload dan kita jual. Alright, benda-benda macam tu. So banyak benda yang sebenarnya kita boleh buat untuk mendapatkan passive income tadi. Alright, boleh itu sedikit yang saya nak just jawab dekat sini. Okay, ni ada okay, ni ada soalan saya nak tanya, if kita buat e-book craft tangan saya tak pernah buat e-book. Dalam perancangan memang ada tapi tak tahu macam mana nak buat e-book. Okay, jangan risau untuk buat e-book ni. Tak perlulah kita ada macam banyak pengetahuan. Tahu permulaannya kalau tahu pakai Words, kan Word, Microsoft Word ke, so mula type macam biasalah buat. Ini cara paling mudah. Ini cara paling mudah. So bila kita dah tulis dalam Word, kemudian dah habis semua, kita edit apa tu semua, dan kita transfer ataupun kita export jadi PDF, tertukar jadi PDF. Ini benda yang basic. Jadi jangan fikir benda-benda yang susah dulu. Alright, pastikan benda tu kita dah boleh buat. Kemudian baru kita boleh belajar banyak benda-benda untuk kita nak convert e-book ni dalam e-book yang orang tak boleh copy. You boleh create apa kata orang tu, cover dia, macam mana nak cover, ataupun menggunakan Canva untuk kita create ini e-book, atau banyak lagi. Okey, banyak, tapi mulakan dengan
dengan just word saja. Boleh tak Nur Syahidah? Just start dengan word je. Right, lepas tu awak sendiri akan boleh macam awak dah tukar PDF, awak kasih pada orang, tengok dia orang baca, bagi feedback. Kemudian awak dah tahu benda tu ada nilai, dan mungkin bila orang dah bagi feedback, kita ambil feedback tu dan kita mula betulkan, dan kita dah boleh jual. Itu satu cara lah. Alright, so that is one way to macam buat. Saya buat, jangan saya cuba. Saya cuba ni saya macam tak berapa berkenan dengan saya cuba. Okay, saya buat, insya-Allah saya buat. Daripada kita menggunakan perkataan cuba, cakap insya-Allah saya buat. Maksudnya dengan izin Allah, kalau Allah izinkan aku buat, dan buat insya-Allah. Saya doakan benda tu akan jadi satu hit juga. Okay, so Suhaimi, okey tak answer tadi? Kau okey ke tak? Alright, itu antara tanya soalan, sebab kita kena jaga adik-beradik aku yang selalu tanya soalan, sebab aku ni jenis yang suka orang tanya soalan, kan? Tapi kejap, saya nak juga letak benda ni, poster ni dekat sini, supaya nanti petang ni kita ada malam ni kita ada satu. Okey, malam ni kita ada satu program, program Pukat. Okey, Pukat Kaya ni. Okey. Sambil-sambil tu kau janganlah diam. Kita ada lagi 3 minit lagi kita akan start program kita punya hari ni punya. Alright, okey, ini adalah Pukat Wang ni. Malam ni kita ada sesi preview dalam Facebook dan juga dalam Zoom. Zoom, kalau you nak Zoom you kena dapatkan access code, you boleh WhatsApp lah. Alright, ataupun boleh PM dekat sini. Lepas ni kita akan just contact bagi Zoom awak. Alright, kita nak teruskan. Kita ada Assalamualaikum Aslina, AA dan semua. Ingatkan hari Sabtu tak ada. Itulah kan, ramai. Sebab Abang Bu just buat satu bukan cabaran lah, tapi macam kita nak ikut lah ustaz saya everyday dia buat. Kan, everyday dia buat. Dia tak penat pun, dia everyday buat. Jadi saya rasa kalau ustaz aku tu dia buat tanpa rasa ni apalah aku ni kan. So saya pun ambil barakah dia sikit kan, cakap okey lah aku pun nak buat kan. Jadi ramai yang ingat hari Sabtu tak ada, tapi sekarang hari Sabtu pun kita buat juga hari-hari lah. Sebab setiap orang ni hari-hari dia nak macam positif, betul? Siapa yang kau orang ni hari ni rasa macam semangat, ataupun kau rasa macam beat down kan? Siapa kat sini macam rasa macam hari ni macam beat, macam down kan? Kalau you tak sumbatkan diri you dengan positivity, you akan jadi down kan? Sebab tu Abang Bu fikir tak apalah aku ni, like, ini bukan untuk dia orang je, bukan untuk you all je, untuk diri saya sendiri kan. Sebab bila saya percaya, bila kita nak energy, kita bagi energy. Kita nak bagi energy, kita bagi energy. Kita nak ilmu, kita bagi ilmu. Kita nak duit, kita bagi duit. Jadi saya percaya pada benda ni, dan apa yang saya perlukan pada waktu dan masa ni adalah energy yang tinggi untuk saya kembali balik daripada apa ni, whatever that happening, batu apa ni semua kan. Lepas tu saya dah nak ready untuk saya punya second dose lagi. Jadi saya nak kena ada energy. Jadi hari-hari saya perlukan energy. Jadi hari-hari saya dah mula macam cakap, okey, selagi yang saya mampu, insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, saya terus buat setiap hari. Alright. Okey, Kak Gaya dia cakap dia minat colour purple. Alright, kenapa colour purple tu Kak? Cuba cerita. Okey, minat tu satu, cerita. Macam saya minat sebab kat sekolah aku memang warna biru dan warna merah. Sekolah rendah warna biru, sekolah menengah warna merah. Jadi lalas bila aku dah besar ni dua lah warna yang jadi macam warna kegemaran aku. Mungkin daripada situ bermulanya. Jadi saya nak tahu je, saja je. Mungkin ada ke orang yang macam saya kat sini yang fikir benda tu, right? So kita ada 1-2 minit. Kalau tak ada apa-apa soalan daripada anda, kita nak masuk ke bab pada hari ini dalam segmen ilmu kita. Jadi saya nak anda tolong share. Tekan share, ajak member untuk dia belajar something yang saya, pada khemah saya, adalah satu benda yang kalau kita faham dan kita mula amalkan benda ni, yang satu persamaan ada pada semua para jutawan yang saya jumpa, saya duk cerita kan,
Kan saya nampak satu persamaan yang ada. Mungkin perniagaan dia orang lain, apa tu lain, tapi benda ni sama. Jadi itulah yang saya nak share dengan you all, alright? Jadi tolong share kepada adik-beradik ataupun member-member alright. Okey, saya pun ada buat derma ayam dan dapat manfaat semua hidup. Ia beroperasi derma sejumlah wang bertujuan membantu insan berkemahiran menguruskan ternakan tersebut dan mereka berkongsi manfaat setiap bulan, insya-Allah. Alright. Okey. Okey, bagus bila kita boleh buat benda tu secara konsisten, alright, secara konsisten buat sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang lain, especially dalam masa-masa ni, masa-masa zaman-zaman macam ni yang ramai orang memerlukan yang dalam keadaan tertekan. Betul, ramai yang dalam keadaan tertekan pada hari ini, dan cuba kita bantu satu orang. Kalau kenal satu orang yang dalam keadaan macam yelah, dia perlukan bantuan, dia dalam depresi, dia dalam keadaan macam lost, dia perlukan suntikan semangat ke whatever, cuba cari orang macam tu, kita bantu dia. Kita bantu dia supaya supaya mereka ni dapat macam satu energi daripada kita. Cuba. Alright, kalau kita boleh bantu dengan dia wang ringgit, bagi wang ringgit. Kalau kita bantu dengan semangat, dengan masa, dengan ilmu, dengan idea, buat. Satu orang je. Just ambil satu orang dan dalam masa ni kita contribute benda tu, right? Okay, now let's masuk kepada topik pada hari ni yang Abang Abu nak cerita dengan you all ni, kan, adalah yang saya panggil macam mana nak menjadikan kita nak masuk, tapi sebelum nak masuk tu kan, Abang Abu nak macam cewa, kita tukar sikit. Jadi barulah kita macam masuk balik ke apa ni, tempat belajar, kan. Baru kita masuk tempat belajar, babe. Barulah kita macam ada okey. Jadi kita dah masuk kat sini. Ini maksudnya time nak belajar. Tadi time santai-santai, jadi sekarang time nak belajar. Okey, kita just like answer si Suhaimi ni sekejap. Betul, benda yang AA ajar kena betul-betul faham. Dia bukan senang nak faham. Walaupun perkara yang senang, pay yourself first, tapi konsep ni betul-betul dan say one more time, betul-betul nak kena faham dan buat. Okay, bagus. Dia kena faham. Kalau tak faham, macam mana nak buat? Ramai orang dia tak buat sebab dia ingat dia faham, tapi sebenarnya dia tak faham, kan? Sebab tu dia tak buat. Sebab kalau dia faham, dia akan buat, kan? Ramai orang dia cakap dia faham, tapi sebenarnya kalau kita tengok realitinya, dia tak faham. Dia tak faham, tapi dia cakap aku faham sebab yelah, dia dengar orang tu cakap, dia rasa dengan dengar je dia dah boleh faham. Jadi sebab tu ramai orang kadang-kadang dia tak buat, kan? Dia cakap dia dah faham, tapi orang yang faham betul-betul, dia akan mula buat. Okay, dia akan mula buat sampai benda tu menjadi satu benda yang memang macam dia pegang dah. Alright. Jadi hari ni Muhammad Saiful Izam, rakan-rakan semua, thank you Saiful datang juga untuk just sembang-sembang sikit. Dan hari ni Abang Bu dah masuk dah bab topik pada hari ni, insya-Allah. Alright, topiknya alright, apa satu persamaan yang ada. Okey, saya type lah kat sini sebab overlay-nya tak ada. Alright, topiknya topik satu persamaan jutawan. Kita nak tengok apa satu persamaan yang ada. Apa ni? TI pula. Aku nak macam tengok apa ni. Okey. Tu dia topik. Okey, kita betulkan balik. Alright, so topik dia satu persamaan jutawan-jutawan. Apa benda sebenarnya satu persamaan antara jutawan-jutawan ni? So itulah yang kita nak macam sembang. Sebab apa? Sebab apa tahu? Sebab saya rasa apa saya nak cakap ni? Kadang macam pelik macam tu. Sebab dia banyak kadang-kadang persamaan jutawan ni, dia mungkin jadi jutawan daripada perniagaan, jutawan daripada pelaburan, jutawan daripada pelabur hartanah, so macam-macam sumber. Tapi itu bukan yang saya nak bincang sebab itu dah berlainan. Tapi semua diorang ni ada satu benda tau yang saya nampak macam samalah. Dia ni punya cerita dengan dia ni punya cerita, benda ni sama. Jadi saya mula discover benda tu bila saya juga
buat interview dengan entrepreneur, sama ada yang dah berjaya. Biasanya yang jutawan-jutawan ni lah, yang jutawan-jutawan ni, saya mula tanya diorang, saya nak congkil lah apa sebenarnya yang buat diorang macam boleh capai benda tu. Jadi saya nampak satu persamaan, mereka ni dia sama benda yang dia buat dalam mental, physical and spiritual. Saya mula melihat persamaan di dalam tu. Sebab benda tu macam jadikan saya macam, wow, that's interesting. Sebab benda ni macam related dengan saya juga. Jadi saya nampak, okay, ini satu benda yang sebenarnya dilakukan oleh semua jutawan-jutawan. Alright, jutawan-jutawan setiap hari mereka akan meluangkan sedikit masa, alright, untuk berikan benda ni dia punya kekuatan. Yang saya panggil dia the power the power hour. The power hour. hour ni jam lah, masa. Satu power masa ni diberikan kepada 3 benda ni. Sebab bila dia macam dalam keadaan tu, dia macam dia abundance tau, dia macam tak rasa tertekan, tak rasa whatever, dan juga dia macam mindset dia tu dia positif kan. Alright, so bila mindset ni tak ada benda-benda negatif, dia akan ada ruang untuk kita jadi kreatif, untuk dia cipta benda baru kan. Kalau diisi dengan benda-benda negatif, jadi kita tak ada tempat tau. Negatif akan ambil semua tempat dan akhirnya dia tak ada ruang untuk nak berfikir pun. Sebab tu kita kena berada dalam keadaan yang positif, kita free supaya dia akan ada space untuk create new ideas. So itulah yang sebenarnya saya sendiri dapat. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan pada hari ini, satu persamaan yang kalau kita semua ni boleh jadikan habit. Alright, kita semua ni jadikan benda yang diorang buat ni habit kita pula. So dia ada sebenarnya dalam konteks ni, abang pun nak mudahkan korang supaya korang faham benda yang aku cakap ni. Sebab si Suhaimi dia cakap, oh dia kena faham, kalau tak dia tak boleh buat kan. Aku nak betul-betul kau faham dan aku nak korang buat benda ni. Sebab ini adalah persamaan tau. Dia persamaan. Apa maksud banyak duit? Itu sendiri yang tentukan. Alright, banyak duit, sikit duit ni dia tak boleh tanya orang lain, sendiri. Awak sendiri yang tentukan ni duit awak banyak ke, sikit ke, awak sendiri. So itu menunjukkan kapasiti awak sendiri. Sebab awak sendiri yang boleh menilai. Kan banyak sikit ni, ni soalan dia mungkin saya jawab lah sebelum saya go through the next one. Okay, ni sebab ada soalan daripada Nyak Haizan Hakim ni. Dia tanya benda ni. Apa maksud banyak duit? Itu terpulang pada sendiri. Dia tak ada apa-apa maksud pada sesiapa pun. So sendiri yang akan menilai dan meletakkan maksud tu sendiri. So itu menunjukkan kapasiti kita sendiri. Kapasiti kita sendiri kita nampak kat situ lah. Okay, now, jadi apa tu satu perkara yang ada pada jutawan-jutawan yang perlu kita jadikan habit kita. Mudah-mudahan dengan habit kita ni yang belum capai taraf jutawan, insya-Allah dengan menggunakan benda ni, besar kemungkinan insya-Allah dengan izin Allah anda juga boleh jadi jutawan. Jadi apa benda tu? Alright, saya namakan dia 3E ya, 3E. Alright, 3E. So 3E, tulis 3E, cuba komen 3E. Lepas tu share benda ni dengan member-member lain, sebab kita nak kongsi something yang very very interesting. Alright, untuk benda ni simple, dia bukan benda yang susah, tapi kadang-kadang sebab kita tak faham kita tak buat, sebab tak diterangkan dengan betul kita tak buat. Kan? Bila kita faham dan kita dapat benda tu, kita tahu betapa pentingnya benda ni. Alright? Okay, now. So 3E inilah yang saya nak kongsikan pada awak. So E yang pertama, alright, cuba kat ni. Minda dan persekitaran positif melahirkan macam-macam idea. Betul. Alright, 3E. Yes, betul. Aslina, thank you very much. Okay, Nur Syahidah, 3E. Just comment 3E. Saya nak tengok. Semua yang tengok ni kalau boleh, alright, komen. Kita nak banyak komen, kita nak macam interaktif supaya saya rasa macam, aku berbual dengan orang lah, babe. Dia orang jawab. Kalau tak, aku rasa aku berbual dengan siapa ni kan. Dia macam tu lah. Jadi saya tahu kalau ada macam soalan ke apa. Yes. 3E. Alright, 3E. E yang pertama is basically adalah untuk badan kita. Alright. Untuk badan kita, apa E yang awak rasa awak perlu?
untuk badan ni, apa E yang awak perlu? Dia vitamin E so apa E? Kita interaktif sikit sebab hari ni santai-santai, Sabtu, tak maulah serius sangat kan, tapi apa-apa pun benda yang kita nak kasih ni dia mampat babe. Dia padu. Kalau kau buat, kau akan dapat banyak benda lah babe. Alright, 3E, yes, 3E. Just comment. Okay, thank you. Kita ada Aslina komen kat sini. 3E, dia cakap 3E. Kita ada Nur Syahira komen 3E. Okey, kita ada siapa lagi kat sini komen 3E. Kita nak tengok siapa lagi. Alright, komen 3E. Okey, kita ada Suhaimi juga komen 3E. Okey, Muhammad Faizul dia cakap 3E. Alright, E makan, E makan, E makan. Energi ilmu. Okey, dia cakap. Okey, apa agak-agak E? E untuk badan kita ni. Kan, E untuk badan kita. Sebab benda ni sebenarnya dilakukan oleh semua jutawan-jutawan. Kan, dia beri perhatian pada benda ni. Kalau nak jadi jutawan juga, awak nak juga benda ni, so awak kena bagi pada E yang pertama, iaitu exercise. Hello, betul ke betul? Kan, body ni perlu apa tahu? Perlu exercise. Nak time-time macam ni. Kan, time-time dalam keadaan COVID, dengan PKP, lockdown, MCO, work from home, semua benda-benda yang sebelum ni adalah satu benda yang kita taklah beri perhatian, hari ni dah jadi satu realiti kehidupan. Jadi the first is about exercise. Right, exercise. Okay. Exercise. Benda tu body. You need body. Kan, body ni kena exercise. Betul ke betul? So you need that. Kan, untuk kita dapat satu knowledge mengenai health kita. Mungkin boleh baca buku juga. Kan, benda-benda macam tu. Jadi first kali kita bukan fikir exercise ni hanya untuk turunkan berat badan. Tak, exercise ni dia lebih daripada benda tu. Sebab tu orang-orang jutawan ni, dia bukan hanya untuk dapatkan bentuk badan, tapi exercise ni dia memberikan satu perjalanan yang best. Sekadar berjalan je babe. Kalau kau boleh amalkan berjalan ni, kan, berjalan, brisk walk biasa je, tak payahlah nak jogging-jogging apa semua. Itu saja memainkan peranan dalam kepala otak awak. Awak benda tu jadi luar biasa babe. So the first is about exercise. Right, pastikan awak buat benda ni. Tak apalah sikit pun, tolong orang rumah ke, ataupun buat kerja-kerja rumah sikit, turun naik basuh, sidai, benda, buat exercise. Buat. Dan bagusnya kalau kita boleh jadikan benda tu satu amalan untuk kita berjalan. Kan? Sebab tu jalan ni dia mempunyai satu benda yang luar biasa lah sebenarnya jadi dalam badan kita. Jadi amalkan benda ni. Okey, amalkan benda ni. Sebab apa tau? Untuk awak nak dapatkan mind kita kan, supaya dia ada satu mood yang betul, satu dia panggil macam minda awak ni dia rasa fresh bila kita ada exercise. Bukan makan ni minda boleh jadi mendap, boleh tidur. Tapi bila exercise, minda dia jadi macam dia ada satu energi baru. Kan? 10 minit je awak buat satu exercise, awak punya minda berubah. Tak? 7 minute workout, breeze walking. Yes, breeze walking, just jalan saja. Okay, boleh. Sebab ini adalah satu benda yang memang diamalkan oleh orang-orang jutawan ni. Orang-orang jutawan ni dia buat benda ni sebab dia faham benda ni bukan hanya untuk nak kurangkan berat badan. Dia bagi awak energi. Kan, dia take out some negativity daripada minda kita. Alright, dia tukar kita punya pemikiran. Alright, dia beri satu kekuatan dalam jiwa, dalam hati kita. Exercise babe. Sebab tu body tu perlu kita fit. Kita perlu fit dengan satu energy. Jadi ianya bermula dengan exercise. Boleh Jadi itu yang first kali. Dan juga bila kita exercise ni, apa akan berlaku? Kita punya tidur pun bagus. Orang yang exercise ni kan, dia mempunyai satu kelebihan dengan tidur yang cukup. Dia boleh tidur lena, dia boleh tidur deep, dia panggil deep sleep. Kan, orang exercise ni, sebab apa? Perjalanan dia tu, minda dia boleh set dia untuk dia tidur dengan better. So exercise ni bukan hanya untuk like body kita, walaupun benda tu untuk body, tapi dia juga boleh optimumkan kita punya mental punya performance. Kan, mental kita ni jadi lagi power bila kita buat exercise. Sebab tu you boleh tengok kalau orang yang dalam keadaan sihat dengan exercise ni, dia punya pemikiran dia, cara dia, attitude dia semua lain dengan orang yang malas, orang yang tak keluar. Dia ada mood dia yang mood swing dan itu dan sebagainya.
Semuanya sebab kita kurang exercise. Kalau lepas ni kau fikir kau ada mood swing, kau tak betul, kau sekejap marah apa, kau tengok engkau mungkin orang yang tak melakukan banyak exercise. Jadi tukar. Kalau kita nak jadi jutawan yang like luar biasa, mula amalkan benda ni. Alright, boleh? Itu yang pertama. Kedua, yang kedua, alright, yang saya perhatikan mereka ada ni adalah they educate themselves. Alright, tadi exercise untuk body, they educate. Sebenarnya educate ni untuk minda, untuk mental, kan? Educate. Saya perasan dan saya memang sangat setuju dan saya yakin sebab orang jutawan, semua jutawan-jutawan ni dia memang dia feed their mind. Dia baca, mungkin dia baca mungkin dengan membaca, dengan audio, dengan melihat orang, dengan jumpa dengan mentor dia banyak benda. Alright, banyak benda. So nombor dua yang kita perlu jadikan amalan kita kalau kita memang nak juga jadi jutawan. Ini sebab apa tahu saya cerita ni? Sebab benda-benda ni semua, satu benda ni memang ada kat dia. Jadi kalau kita mula benda ni, kita pun dah ke towards that. Alright, jadi ilmu dia fit. Maksud fit ni, satu hari mungkin dia baca 10 muka surat, kan? Start dengan Quran pagi, kan? Dan dia baca benda lain, kan? Okay, educate yourself. Hui, siapa ni daripada Bangkok ni, Husni? Kau kat Bangkok buat apa, Husni? Hui, ada daripada Bangkok lah, babe, yang tengok. Power ni. Kita dah macam dah merentas negara, bukan negeri lagi. Kan, nampak? Dia orang cakap jangan merentas negeri. Kita ni dah merentas negara. Ni ada daripada Bangkok ni, Muhammad Husni. Alright, okay. Jadi yang kedua, apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni satu persamaan, alright, jutawan-jutawan yang kita kena amalkan. Satu persamaan yang ada pada semua jutawan yang sebenarnya kalau kita amalkan, kita pun insya-Allah dalam stage yang sama. Sebab saya tengok benda ni pada orang yang tak berjaya, memang dia tak ada. Ada yang tiga-tiga dia tak ada, ada yang satu ada, mungkin dua tak ada, tapi jutawan ni semua benda-benda ni ada. Jadi yang kedua ni, educate your mind. Orang educate your mind ni, feed dia, bagi dia ilmu dengan passion awak, dengan buku, dengan mendengar, dengan jumpa mentor yang saya cakap. Dan satu cara untuk kita nak capai satu kekuatan mindah kita dalam perkara yang kita buat adalah, kalau boleh kita baca 10 muka surat setiap hari dalam kita punya bidang. Kalau kita nak, contohnya lah macam Abang Abu, saya mungkin nak belajar pasal digital lah konon. So saya nak belajar, so satu hari saya kena baca at least 10 page. 10 page ni mengenai digital ni, mengenai digital marketing. Ataupun macam Suhaimi, dia nak masuk kripto, dia nak belajar pasal kripto. Satu hari dia kena belajar, dia kena baca 10 pages dalam expertise tu. Jadi kalau averagekan benda tu, awak dah baca 300 muka surat. 300 muka surat awak dah belajar, dan itu seolah-olah awak dah baca 12 hingga 14 buku tau dalam setahun. Kan? That's far. Sebab itulah kita tengok jutawan-jutawan ni dia banyak membaca. Kan, dia banyak membaca. Dia baca buku, dia baca ni macam-macam, dia dengar audio, kan, untuk dia nak bagi minda dia ni fit. Alright, fit their mind. Clear tak? So, bila saya juga sebenarnya dulu tak ada habit baca tau. Aku ni sebenarnya, dengar cerita aku sikit. Aku dulu memang tengok orang baca buku ni, aku cakap bodoh ke apa dia orang ni, baca buku tebal macam tu. Macam mana lah nak baca buku ni, kan? Tapi permulaan saya dengan buku ni bermula je bila saya duduk dengan satu group of people ni, bincang-bincang. Dia orang ni macam okey lah, dah establish apa, kan. So dia orang cerita pasal buku tau. So bila cakap, aku dah baca buku ni, jadi saya cakap, apa benda dia orang berbual ni, baca buku pula, kan. Aku ni memang baca, tapi saya baca magazine tau, business magazine apa, tapi buku tu memang saya tak pernah macam beri perhatian. Jadi bila dia dengar ada seorang tu dia cerita pasal buku Rich Dad Poor Dad, ada yang cerita pasal satu buku ni, dia cerita Think and Grow Rich. Dia cakap satu buku ni, Think and Grow Rich ni, dia macam satu buku yang mengubah dia ni. Jadi benda tu melekat dekat saya. Kan, lepas apa saya buat, kan, saya pergi dekat Singapura tu, masa tu saya nak kena tunggu tau satu perjumpaan dia lambat sikit.
So dia dah delay dalam setengah jam. Saya dah pergi pukul 1 lebih tu, tapi dia cakap pukul 2. Jadi saya ada dekat setengah jam kat situ. Saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya naiklah dekat shopping complex tu, saya naik tingkat yang kedua. Kat situ ada buku, kedai buku Kino Koni Kinaya ke apa benda lah yang tu kan. Dan bila aku duduk kat depan tu, depan kedai tu, mata saya terus nampak satu buku warna putih hijau. Dia tulis Think and Grow Rich. Saya pergi kat sana, saya ambil buku tu dan saya sambil nak tunggu dia, saya baca. Dan bila saya baca, ya Allah, dia punya feeling dia, saya seolah-olah macam dahsyatnya buku ni kan, dahsyatnya buku ni, bestnya buku ni. Dan saya daripada hari itu, saya boleh habiskan buku tu dalam masa 2-3 hari. Saya baca lagi. Saya rasa macam seronok. Selepas tu saya memang jadi orang yang memang baca buku setiap masa. Setiap masa. Saya kalau dulu naik MRT, saya pergi mana kan, saya kalau naik flight ke whatever, saya akan baca. Malahan saya akan banyak beli buku-buku untuk baca. Jadi itu habit yang sebenarnya saya mula buat. Dan bila saya ada habit membaca ni, saya mula dapat banyak macam ideas, macam idea-idea baru yang actually terbentuk disebabkan saya baca tadi kan. Jadi benda ni lah yang saya nak juga kita amalkan. Alright, baca. Of course kita jangan lupa pula untuk baca Quran. Quran tu adalah satu benda yang kita memang kena baca. Alright, dan juga ilmu-ilmu dunia ni yang kita nak juga. Alright, jadi itulah yang saya buat. Dan saya tengok semua jutawan-jutawan ni memang ada satu sikap habit membaca. Kan, ada jutawan yang saya terperanjat bila buku yang dia baca, dia buat summary. Dia buat summary buku tu, dan dia ambil summary tu, dia siap, dia macam ada satu diary, dan diary tu semua summary buku-buku yang dia baca. Kan, dia bagi saya cakap, dahsyatlah abang kan, macam tu. Okey. Okey, so itu yang saya nak juga adik-beradik ni cuba amalkan benda ni juga. Jadi inilah E yang kedua tadi. Alright, E yang pertama tadi exercise untuk body kita. E yang kedua adalah untuk mindah kita. Kita bagi mindah kita banyak benda. Alright, dan bila kita dengar ni pula bila kita dengar, kita ambil nota kan, sebab benda tu best kan. So sentiasa adakan buku. Kalau sekarang ni kan kita ada smartphone, dan kita memang ada wifi, so banyak YouTube mengenai benda yang kita punya benda tu ada. Jadi dengar YouTube dengar audio or podcast and stuff like that, untuk kita sentiasa ada benda yang kita fit dalam minda kita. Sebab bila kita tak fit benda-benda yang kita nak fit, dia akan mula absorb benda yang kita tak nak. Sebab tu kalau kita nak positif, kita fit benda-benda positif supaya otak kita penuh dengan positif. Kalau kita tak fit, maka negatif ni akan mula masuk dan akan menguasai otak kita. So sebab tu we can you need. And sometimes juga cara kita belajar adalah bawa seorang jutawan untuk kita belanja dia makan ke, right, untuk kita macam nak bersembang 1 jam, jadikan dia macam mentor kita kan. Itu cara yang terbaik juga untuk kita belajar kan. Sebab abang-abang ni, saya banyak tak belajar dengan pergi seminar, workshop, apa-apa tak. Saya banyak belajar dengan duduk dengan member ataupun orang yang memang dah percaya gila kan. Saya akan cari kontak dia, dan saya akan jumpa dan duduk berbual 1 jam, setengah jam. Awak tahu tak, dalam setengah jam yang kita boleh berbual dengan tanya soalan yang betul, awak dapat ilmu yang berpuluh-puluh tahun, ilmu yang power sangat. Itu adalah satu yang terbaik lah setakat ni, yang saya sendiri jadikan dia satu amalan saya, alright, dalam saya membangunkan diri saya dalam mental capital saya tu. Jadi pastikan E yang kedua ni kita buat, iaitu fit you punya brain, fit you punya mental with some knowledge yang bagus. Yang ni, yang ketiga, yang saya nampak apa lagi yang diorang ada ni adalah satu E lagi yang saya panggil dia enlightenment. Apa tu enlightenment? Mereka ni adalah orang-orang yang sangat spiritually disciplined. Right? Bila saya mula buat, mereka ni dia spiritually disciplined. Ini enlightenment ni maksudnya kita dapat hidayah daripada Allah SWT kan. Jadi saya nampak orang-orang jutawan-jutawan yang memang luar biasa jutawan, dia orang punya disiplin, spiritual disiplin tu sangat kuat. Alright, dia orang punya praying on time
Kan, dia solat on time, dia buat duha, dia buat sunat kan, solat sunat. And dia suka sangat berjemaah, dia orang ni suka berjemaah, suka pergi masjid kan. Benda-benda macam tu saya nampak macam wow, these people have the same kind of like similarity. Ada berlainan sikit dari segi mungkin mereka bagi diri mereka ni untuk bersendirian. Itu maksud saya. Alright, mereka juga ada yang menjalankan meditation, ada yang buat visualization, macam deep breath kan, buat deep breath ni kan. So dia bagi calmness, relaxation. Maksudnya solat tu kalau kita betul-betul buat ada semua benda, yoga lah, apalah, meditation lah, breathing lah, semua teknik ni dah memang ada dalam solat. Sebab tu orang Islam bila kita jadikan solat ni sebagai kita punya satu apa kata orang tu, pegangan, habit kita yang kita nak pegang benda tu, dan awak dapat semua kan. Sebab solat itulah yang meditation, solat itulah yoga yang awak buat, solat itulah juga dia bagi macam apa ni relaxation. So bila baca Fatihah tu dia ada teknik untuk breathe in, breathe out kan, benda-benda macam ni. Jadi biasanya saya nampak jutawan-jutawan ni mereka memberikan perhatian pada benda-benda ni, iaitu mereka fokus pada diri mereka, mereka bagi ruang untuk diri mereka, dan agama kita dah bagi something yang very powerful, alright, iaitu solat kita. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni juga kita tak buat. Ada tak siapa yang buat kan okay, ada tak kita buat, right? Kadang-kadang kita nak capai benda-benda ni, fokus ni, personal ni kan, okay, kita just 5 minit je. Kadang-kadang kita perlu 5 minit je, right? 5 minit awak buat benda ni, awak akan mula memahami benda ni. Ini macam saya nak just showkan pada awak lah kan. So antara benda yang saya bangun saya tanya soalan ni tau. Saya bangun je saya akan tanya soalan ni. Ya Allah, apa yang sebenarnya aku nak, ya Allah? Kau tunjukkanlah aku, sebab aku tak tahu. Tanpa ilham, tanpa guidance, tanpa aku tak tahu. Jadi saya memang selalu tanya bangun pagi. Tapi mungkin antara soalan yang kita boleh tanya, apa yang apa yang saya bersyukur sangat dengan kewangan saya kan? Bersyukur sangat dengan kewangan saya. Tanya, apa yang saya bersyukur sangat dengan bisnes saya? Apa yang saya bersyukur sangat dengan ilmu dan juga mindset saya? Apa yang saya bersyukur dengan kesihatan saya? Apa yang saya bersyukur dengan society dan semua yang berada dengan saya, dengan keluarga saya? Apa yang saya... Jadi bila kita tanya macam tu, awak akan dapat, aku bersyukur sebab aku ada duit, at least kan, ada apa-apa kedana kat sana, ada yang macam hutang, at least tak ada, so saya grateful. So bila tanya soalan je baru kita akan dapat. Kalau tak, awak terlupa benda-benda ni dan awak akan mula fokus pada benda-benda yang tak ada. Jadi jutawan-jutawan ni, dia bagi benda ni untuk diri diorang. Dia bagi masa untuk diorang. Di samping solat tu dia jadikan satu benda yang memang dia pegang, tapi mereka juga bagi masa-masa tambahan untuk mereka tanya soalan-soalan ni. Alright, sebab tu setiap hari berikan sedikit masa untuk kita bermuhasabah. Kan, bermuhasabah diri, tanya sikit kan diri kita, apa yang aku macam gratitude sangat, apa yang aku rasa macam syukur sangat dengan keadaan ni. Jadi benda-benda ni akan menjadikan kita rasa macam lebih connected dan lebih bersyukur. Okay, right. So nampaknya dia mungkin belum dapat kemenangan konsistensi. Yes, itu juga adalah hidayah Allah kan. Maksudnya kita dapat, okay, apa yang aku nak cabang kau orang ni kan, suami So especially bila suami saya tak konsisten, saya ada satu method yang saya nak bagi. Alright, 3 benda yang kita cerita tadi, alright, iaitu education. First I talk about for your mind kan, for your mind. Maksudnya saya bagi, the first one is all about your body. Kita cerita pasal body, exercise kan. Lepas tu saya cakap pasal mind. Lepas tu saya cakap pasal spiritual, your own self. Right, 3 benda ni. Okay, dan saya nak awak buat benda ni dia ni mungkin tak adalah scientific sangat benda ni, right? Tapi saya nak you recommend, saya nak recommend you all buat benda ni. Alright, so ambil satu masa, alright, kita panggil dia power hour tadi kan, dan kita buat untuk 52 hari. 52 hari habit yang kita nak tanamkan ni.
kan, untuk exercise untuk body kita, exercise kita bagi education untuk minda kita, dan juga kita bagi untuk kita punya spiritual tadi. Alright, komitkan untuk 52 hari. Right, maksudnya apa sebenarnya 52 hari ni? 30 hari ni awak buat benda ni adalah untuk awak reverse a habit. Maksudnya mungkin awak ada satu habit yang suka menangguhkan, tak buat disiplin. So 30 hari kalau awak buat benda ni kan, awak akan mula hilang habit yang negatif tadi. Right, maksudnya sikap tangguh tu takkan ada lagi. Alright, so itu 30 hari. Lepas tu kita tambah 21 hari untuk kuatkan habit baru kita ni. Untuk cipta habit baru kita ni. So kuatkan jadi 51 hari. Dan satu hari lagi kan adalah untuk awak macam teruskan. Teruskan dan awak akan nampak satu perubahan, insya-Allah. Awak akan nampak satu perubahan. Jadi tekniknya adalah 52 hari. Alright, 52 hari ni untuk improve your mental, physical and spiritual dengan buat benda-benda yang saya cakap. Mungkin 10 minit ataupun 5 minit satu hari. Alright, buat benda ni secara konsisten dan awak akan nampak konsistensi, insya-Allah. Alright. So itu yang abang nak share untuk hari ni dengan anda semua. Alright, okay, bila dah baca buku, dah cari knowledge, time nak buat tindakan yang takut labur ke aset penting. So maksudnya belum ada cukup ilmu. Kadang-kadang ilmu saja tak mencukupi dan perlu ditambah dengan pengalaman. So selagi kita tak buat sesuatu, pengalaman tu tak ada. So bila tak ada pengalaman, dia macam kekurangan sesuatu. Kan? Sebab dalam mencipta sesuatu ni kan, ilmu penting, pengalaman penting. Dan dua-dua ni bila dia bertambah, kita akan mula melihat perubahan. Tapi kalau kita ada ilmu je, pengalaman kita tu tak kita buat sebab kita tak ada tindakan, maka tak akan ada banyak perubahan dalam hidup kita. Mungkin kita tahu semua, tapi dari segi realitinya tak ada apa. Kan? So saya nak you all, kalau take this benda ni serius, you buat benda ni. Dan sebenarnya saya nak you all kongsikan pada ramai orang supaya mereka juga dapat menikmati benda ni. Cerita teknik 52. Right, teknik 52 ni apa sebenarnya benda ni kan? So you share dengan people dalam you punya Facebook benda tu. Alright, insya-Allah. Jadi day one start today. Alright, bagus. Kan, terus start dah. Okey, so kita gunakan teknik 52 ni untuk kita menjadikan amalan 3 perkara, satu persemana yang ada pada jutawan-jutawan ni kita nak jadikan dalam diri kita. Alright. So itu sajalah untuk hari ni, sebab saya ada kelas kejap lagi ni. Saya ada kelas bersama dengan Pusat Talaki. So kita ada buat satu kelas berniaga untuk akhirat. Maksudnya kita buat bisnes untuk akhirat yang kejap lagi dalam pukul 10.30 saya akan start. Jadi saya minta diri daripada anda semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih sangatlah babe. Right? Kau orang datang ni buat aku macam semangat sikit. Dan kita nak tambahkan kita punya orang yang tengok sekarang 11,000. Kita nak jadikan 50,000. Boleh? Boleh tak korang bantu aku buat 50,000? Maksudnya kau ajak member-member tengok. Setiap hari kita ada circle 50,000. Sebab apa 50,000 ni 50 lah, 50 viewer ni kan. Kalau kita ada buat group macam tu, dia punya aura dia will be very impactful untuk semua orang yang ada dalam ni. Alright? Okay, jadi saya ambil masa ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua yang ada. Dan esok jangan lupa Sunday pun kita ada juga sesi ilmu wang dunia akhirat 9 pagi ke 10 pagi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT akan menjadikan semua kehidupan anda ni semua dirahmati dan diberkati Allah SWT, dan diberikan taufik dan hidayah dalam menjalani dan mengharungi sebarang ujian dan dugaan yang sedang berlaku. Mudah-mudahan kita juga dilindungi daripada wabak-wabak penyakit yang meleluasa ni. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita, memberikan kita ilham-ilham untuk terus mencapai kejayaan dunia akhirat. Alright? So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Saya juga mohon doa-doa anda semua untuk kejayaan diri saya sendiri, insya-Allah. So kita jumpa lagi esok, dan jangan lupa untuk share benda ni sebab sangat penting, teknik 52 dan 3 benda yang perlu kita jadikan amalan kita. Alright? So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى